إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin.
أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan perkara yang dicegahnya. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan ganjaran pahala serta diberikan keluasan rezeki dan nikmat sama ada di dunia maupun di akhirat. Kami mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan dan tidak melakukan perkara yang sia-sia. Memang pada hari yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Sentuhan Kasih Ibu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ibu adalah insan mulia, kedudukannya tiada taranya. Rasulullah SAW ingatkan bahawa ibu merupakan insan yang paling berhak menerima kebaikan berupa kasih sayang berbanding bapa. Sekiranya berlaku pertemuan keperluan antara ibu dan bapa dalam mendapat khidmat anaknya, maka ibulah yang lebih utama. Mulianya ibu bukan sahaja kerana dia mengandung, melahir, menyusukan, tetapi kerana ketabahan membesarkan, mengasuh dan mendidik anak-anak sehingga menjadi dewasa. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah insan yang paling berhak aku hormati dengan baik?" Baginda bersabda, "Ibuku." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Ibumu." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Baginda menjawab, "Bapamu." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dua sebab mengapa Islam lebih mengutamakan ibu dan bapa adalah kerana yang pertama, sesungguhnya perhatian seorang ibu dari sudut penjagaan anak-anak bermula dengan mengandung, melahirkan, menyusukan dan membesarkan, mendidik dengan segala tanggungjawab yang berkaitan adalah lebih banyak jika dibandingkan dengan bapa. Yang kedua, sesungguhnya perhatian ibu dari sudut perasaan seperti rasa cinta, kasih sayang dan rasa timbang rasa terhadap anak-anaknya lebih mendalam daripada bapa. Hadirin Tuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahawa seorang ibu mampu membesarkan anak yang ramai, namun ibu yang seorang belum tentu dapat dijaga oleh anak yang ramai. Inilah realiti yang berlaku dalam kehidupan hari ini. Ramainya anak-anak yang berdurhaka kepada ibu bapa, jauh sekali untuk berbuat baik kepada kedua-duanya. Hakikat yang tidak dapat disangkal adalah berbuat baik dan berbakti kepada kedua ibu bapa bukanlah sesuatu yang ringan dan mudah. Karena itu, Islam menawarkan nilai pahala yang amat besar juga. Berbuat baik kepada ibu merupakan ibadah yang tinggi nilainya dan kedudukannya. Sehingga pada waktu dan keadaan tertentu, berbuat baik kepada ibu lebih utama dari keluar berjihad di medan perang. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Jahimah telah datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, aku ingin keluar berperang dan sesungguhnya aku datang untuk meminta pandanganmu." Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu mempunyai ibu?" Jawabnya, "Ya." Sabda baginda, "Dampingilah, berbuat baiklah kepada dia. Sesungguhnya surga berada di bawah kedua kakinya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Beberapa cara untuk berbuat baik kepada ibu adalah yang pertama, bergaul dengan baik. Berbuat baik dan bergaul dengan baik kepada ibu adalah wajib, walaupun mereka tidak beragama Islam. Sesungguhnya berbuat baik kepada ibu adalah kedua tertinggi kedudukannya, selepas tuntutan menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti pada dalam surah Al-Isra yang bermaksud,
Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkannya kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sembarang perkataan kasar, sekalipun perkataan hak, dan janganlah engkau melengkit rendah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Yang kedua, menggembirakan ibu, berbuat baik kepada ibu merupakan sesuatu yang sukar. Oleh itu, cubalah untuk membahagiakan mereka, janganlah membiarkan mereka dalam keadaan sedih. Hadis daripada Abdullah bin Amr yang bermaksud, pulanglah kepada mereka berdua dan gembirakanlah mereka semula sebagaimana kamu telah menjadikan mereka menangis. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang ketiga, berkata dengan lemah lembut, tutur kata seorang dengan ibunya adalah yang terbaik dan paling lemah lembut berbanding tutur kata atau bicaranya sesama anak, rakan, istri dan yang lain. Berdasarkan adab Islam, perkataan yang boleh menyinggung perasaan ibu tidak boleh diungkap, apalagi mencemooh, mencaci atau melanggar mereka. Yang keempat, untuk merendah diri dan berdoa kesejahteraan mereka berdua. Seorang anak yang telah berjaya dalam hidupnya dengan mencapai kedudukan, pangkat atau sebagainya, janganlah dia melupakan kasih dan bakti kepada ibu. Apa mereka, mana mungkin kita akan mencapai segalanya. Yang kelima, berbuat baik selepas kematian mereka boleh dilaksanakan dengan berdoa dan memohon keampunan, bersedekah di atas nama mereka, menyambung silaturahim dan berbuat baik kepada rakan-rakan serta kenalan mereka. Sidang jemaah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai anak perlulah memberi perhatian kepada ibu, bantu dan sokonglah ibu sebaik-baiknya, tidak kira dari segi material, fizikal maupun emosi. Usah biarkan ibu kita berada dalam keadaan sendirian. Patuh ikut segala nasihat dan permintaan mereka selagi ia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita juga berperanan untuk menegur ibu jika mereka berbuat sembarang kesilapan, tersasar daripada batasan yang disyariatkan Islam dan norma budaya serta masyarakat. Bagi anak-anak yang berjauhan dengan ibu, jemputlah mereka selalu dan setidak-tidaknya curhatlah bertanyakan kabar berita. Justru, marilah para jemaah sekalian, sama-sama kita mengundi ladang pahala dengan berbakti kepada ibu kita, khasnya dan bapak kita juga. Sedekahkanlah Al-Fatihah jika mereka telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan roh mereka ditempatkan bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hakim melakukan khutbah minggu ini, hakim ingin meninggalkan persoalan untuk direbut bersama. Apakah kita pernah memegang tangan ibu dan berkata, "Aku sayang ibu"? Apakah suasana kehidupan kita akan sama andainya tumbuh ini sudah tiada lagi pada esok hari? Sayangilah dan kenanglah kedua ibu bapa kita dalam doa kita seharian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waghfir lahumā janāha dzulli mir rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Maksudnya, dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya karena belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, "Wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya, memelihara dan mendidikku semasa kecil." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا موفق الطاعين، وارفع ذلك عبدك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم ونستغفر
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بصلاة وتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلام والسكينة والصحة الدائمة على مالكنا kemudian yang maha mulia sering berkata baginda yang diperkuat agung wa kadzalika fahamatul ra'isil a'la wa ta'alillahu mahazil baladah wa sa'il biladil muslimin aminatan mutma'innah innaka ra'ufur rahim. Allahumma arfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal imtihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldani muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di bumi barakah Palestin. Kasihilah dan limpahkan rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami dari sifat yang keji. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridhai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yu'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.